Assalamualaikum, salam muhibah dari Galeri Perdana. Sektor pembuatan negara mula mendapat perhatian apabila Dasar Pandan ke Timur diperkenalkan pada tahun 1982. Peluang kerjasama ekonomi Malaysia-Jepun yang terjalin menerusi dasar ini telah membuka peluang kedua negara saling memenuhi keperluan industri dan tenaga kerja. Saudara, kita saksikan siri terakhir laporan 50 tahun hubungan Malaysia-Jepun bersama wartawan kami Nurzian Ibrahim. Institut Teknikal Jepun Malaysia GMTI, satu pengiktirafan persahabatan Malaysia dan Jepun atas komitmen kerjasama kedua-dua negara. Realitinya, GMTI jelas menampakkan dasar pandang ke timur dalam acuan pendidikan dan perindustrian. Inilah kelebihan penubuhan GMTI untuk anak tempakan menimba terus disiplin ilmu teknologi negara pahlawan samurai ini. Boleh dikatakan GMTI sebagai platform pemindahan teknologi Jepun, sekaligus membuktikan usahasama teknikal dua hala antara negara menerusi penubuhan institusi ini. Kampus sementara yang bermula di Shah Alam pada tahun 1998 sebelum ditempatkan sepenuhnya di kampus yang terletak di kawasan perindustrian Bukit Minyak seberang perai tengah Pulau Pinang 2 tahun kemudian. Pembangunan kurikulum GMTI adalah berasaskan kepada 3 input utama, iaitu input daripada sistem latihan vokasional di Jepun, juga input daripada Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan yang mana kita menggunakan sepenuhnya NOS ataupun dalam bahasa Malaysianya standard kemahiran pekerjaan kebangsaan di dalam silibus GMTI. Dan ketiga ialah sedikit unsur akademik. Lebih lagi, Malaysia banyak belajar daripada Jepun selok-belok membangunkan sektor pembuatan negara. I think the future's industries coming to change very rapidly. Therefore, your people need to have a very basic understanding. Any kind of change you should follow. Therefore, the very basic ideas of using these machines, how the machines working, how the principle of the machine working, those kind of basic knowledge is necessary. Tahun lepas sahaja, pelaburan Jepun bernilai 4.4 bilion ringgit. Satu jumlah besar membabitkan industri pembuatan. Sekaligus meletakkan negara itu sebagai pelabur terbesar di Malaysia. Demikian, Malaysia terus memperhebatkan keperluan kepada pengurusan dan pengeluaran produk secara inovatif dan progresif. Terutamanya dalam bidang precision engineering, kejuruteraan persis, yang memerlukan satu pengetahuan dan kemahiran yang cukup tinggi dan latihan-latihan yang cukup rapi. Dan daripada di sinilah kita dapati kita mendapat kerjasama dan bantuan yang cukup baik daripada kerajaan Jepun. Rancangan Malaysia ke-7 yang lalu, contoh permulaan penstrukturan semula sektor pembuatan diketengahkan dengan usaha menarik lebih ramai pelabur asing. Orang adalah mempunyai modalnya berbeza-beza. Dia cenderung kepada akademik, yang satu lagi cenderung kepada skill. Dan ramai di antara skill, mereka lah sebagai kapten industri, bukan yang berkolor putih macam kita. Mereka lah yang spin-off ekonomi. Dan mereka ini ada 6.5 juta di negara kita. Menariknya, penubuhan GMTI tepat untuk memenuhi keperluan semasa negara menjelang 2020 nanti, di samping institusi pendidikan lain di seluruh negara. Pembelajaran dan latihan vokasional dilaksanakan mengikut pendekatan teknologi terkini Jepun.
Menerusi tunjuk ajar veteran pakar negara itu bersama pengajar kalangan anak tempatan yang rata-ratanya pernah mendapat latihan di Jepun, memberikan gabungan terbaik untuk pelajar di sini menimba ilmu. Those experience can be transferred to the JMTI's student, including JMTI's the instructors. So that is a very advanced experience. So that we can give those kind of knowledge to your industry peoples. Bengkel latihan bagi 4 bidang yang ditawar meliputi kejuruteraan pembuatan, mekatronik, elektronik dan kejuruteraan komputer, menempatkan teknologi dan mesin peralatan yang sama seperti di kilang. Ini mewujudkan suasana belajar seperti di industri sebenar. Kelengkapan peralatan mesin bernilai 16 juta ringgit disumbangkan oleh Japan Official Development Assistant atau ODA. Dengan kerjasama kerajaan Jepun, JMTI mampu memiliki FMS bernilai 10 juta ringgit yang boleh memberikan latihan sebenar kepada pelajar dalam industri berkaitan. Keperluan ini turut didukung dengan kesungguhan jawatankuasa penasihat teknikal JMTI yang sentiasa merujuk trend industri agar selari dengan pembelajaran di kelas. Bentuk pengetahuan untuk pelajar dan pelatih industri dirangka pakar dari Jepun dan tempatan bermatlamat melahirkan tenaga kerja yang mampu mengintegrasikan sistem dan teknologi elektronik, komputer dan mekanikal. Tumpuan Malaysia kepada perindustrian mencetus evolusi bidang robotik di sektor ini. Kejuruteraan mekatronik yang dipelajari di JMTI satu pendekatan teknologi melalui penggunaan sistem automasi dan robotik. Menjelang tahun 2010, dianggarkan mereka yang mencuburi bidang kejuruteraan akan mengisi kekosongan lebih 100,000 jurutera dan lebih 300,000 pembantu jurutera profesional pelbagai bidang. Institut Teknikal di bawah kendalian Kementerian Sumber Manusia merupakan institut latihan tahap 4 bagi ukuran Jabatan Pembangunan Manusia, iaitu pengiktirafan diploma kepada pelajar dan pelatih di sini. JMTI menjadi kenyataan cetusan idea bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada 1993 yang melawat Jepun. Kesinambungannya, Kementerian Sumber Manusia menjadikan penubuhan institusi berkemahiran tinggi seperti ini satu realiti. Perbelanjaan infrastruktur dan operasi bernilai 180 juta ringgit. Di peringkat awal, JMTI bukti galakkan kerjasama dua hala. Bukan sekadar pengukuhan teknologi dicedok dari Jepun, tetapi juga kerjasama dan usaha bersama negara itu banyak manfaat disiplin, etika kerja dan sikap yang boleh dijadikan contoh tauladan. Tak setia yang tinggi, bekerja keras dan juga menjaga kebersihan, ya. Kebersihan diri, kebersihan tempat bekerja, kebersihan pejabat, ya, semuanya teratur dan disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi, sikap dan nilai yang positif, serta taat setia dan kesediaan untuk bekerja keras, tetapi kenalah bijaksana juga, ya. Kerja keras tanpa kebijaksanaan pun tak guna juga, ya. Dan kreativiti yang tinggi. Saudara,